Audio Jungle. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Kumpulan 4 akan membuat pembentangan mengenai isu-isu alam sekitar, masalah dan penyelesaian. Dalam kumpulan 4 ini terdapat 6 ahli, iaitu Muhammad Dinya bin Azmi, iaitu selaku ketua kepada Kumpulan 4. Nombor 2 ialah Najwa Imanina binti Samsudin. Nombor 3 ialah Muhammad Firdaus bin Muhammad Khalil. Nombor 4 ialah Muhammad Faris bin Muhammad Zulkifli. Nombor 5 ialah Najwa Nurastina binti Muhammad Rosdi. Dan yang keenam Muhammad Yatimi bin Fauzi. Dalam pembentangan ini terdapat 6 isi kandungan, iaitu nombor pertama ialah pengenalan, nombor 2 ialah permasalahan kajian, nombor 3 ialah objektif kajian, nombor 4 ialah unsur-unsur falsafah, nombor 5 ialah kaedah kajian, dan yang keenam ialah data kajian dan perbincangan kajian. Kita mulakan dengan pengenalan. Alam sekitar merupakan salah satu anugerah yang terdiri daripada benda hidup dan bukan hidup. Alam sekitar juga dikenali sebagai environmentalisme yang membawa mendukung pemeliharaan dan peningkatan pembaikan kepada alam sekitar. Salah satunya berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa pelibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yang berlaku di bumi. Okey, di sini saya akan menerangkan fahaman agama tentang alam sekitar. Dalam konsep agama Islam, akhlak dijadikan teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk menjaga hak dan ciptaan Tuhan. Bagi penganut Hindu, mereka berpendapat bahawa manusia diminta untuk menghormati dan berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni. Menurut kepercayaan Buddha, jangan mencemarkan dunia serta memusnahkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan kerana mereka akan mempercayai penjelmaan semula kelak pada masa akan datang akan membunuh saudara mara dan ibu bapa kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najwa Imanina binti Samsudin. Nama matrik saya A21A2685. Seterusnya saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian. Punca pencemaran alam sekitar ni berlaku adalah disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Hal ini kerana manusia sering melakukan pencemaran maupun dengan sedar ataupun tidak sedar. Mereka mengambil mudah tentang aspek kebersihan. Selain itu, pencemaran alam sekitar adalah berpunca daripada perhubungan sisa toksik dan nuklear. Hal ini kerana setengah bahan kimia sintetik memasuki ruang udara, tanah dan saluran air. Pengganggu endokrin terdapat dalam racun perosak, kerosakan plastik dan bahan penebar api. Pengganggu endokrin ini juga berinteraksi dengan sistem endokrin yang mengatur hormon manusia dan haiwan yang menyebabkan pelbagai kesan pembiakan dan perkembangan. Seterusnya, pencemaran alam sekitar ini berlaku adalah berpunca daripada aktiviti pembalakan haram. Hal ini kerana pembukaan kawasan perindustrian dan perumahan diperlukan, tetapi ekosistem sesebuah kawasan perlu dijaga. Oleh itu, penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa pemeliharaan memberikan kesan buruk seperti tanah runtuh. Objektif kajian. Objektif pertama ialah menganalisis isu masalah alam sekitar mengikut teras konsep sejahtera bagi mengetahui punca menjejaskan alam sekitar dalam negara kita. Objektif kedua ialah mengkaji penyelesaian isu alam sekitar mengikut teras falsafah pendidikan kebangsaan dalam menangani pelbagai masalah alam sekitar pada masa ini. Seterusnya ialah unsur-unsur falsafah. Konsep sejahtera merupakan cara hidup ke arah mencapai tahap kesihatan dan kesejahteraan yang optimum. Merangkumi fizikal, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk mendapatkan kehidupan yang berkualiti. Kehidupan harian masyarakat akan terganggu disebabkan oleh peningkatan masalah alam sekitar. Contohnya pembuangan sisa toksik dan nuklear dari kilang yang disalurkan ke dalam sungai. Hal ini akan menyebabkan pencemaran sungai kerana sungai dicemari dengan sisa toksik dan nuklear. Justeru, masyarakat hendaklah prihatin terhadap alam sekitar dengan mengaplikasikan konsep sejahtera ke dalam kehidupan harian agar masyarakat dapat hidup dengan aman, makmur dan selamat.
Unsur-unsur falsafah. Yang pertama ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK dahulunya disebut falsafah pendidikan negara yang merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini menyebabkan semua aktiviti pendidikan dan persekitaran di Malaysia adalah mesti selaras dan tidak bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Usaha ini adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dalam konteks kajian ini, aspek intelek sangat penting bagi setiap individu. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang berintelektual dan bijak berfikir akan dapat membezakan sesuatu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Mereka juga akan lebih cakna tentang suatu tindakan yang mereka ambil terhadap alam sekitar. Contohnya, mereka peka tentang akibat yang akan diterima alam sekitar sekiranya masih wujud manusia yang tidak menghargai alam sekitar dan membuang sampah merata-rata. Mereka juga tahu bahawa tindakan sebegitu akhirnya akan membinasakan manusia itu sendiri sekiranya berlakunya bencana alam seperti banjir kilat akibat daripada sistem berparitan yang tersumbat. Hal ini sekaligus menyebabkan keseluruhan umat manusia juga akan terkena ketepias daripada kesan yang tidak menjaga alam sekitar itu sendiri. Okey, sekarang kita pergi ke poin yang kelima iaitu kaedah kajian. So dalam report dan pembentangan kali ini kami menggunakan 5 kaedah kajian. Yang pertama ialah kaedah soal sidik, nombor 2 ialah kaedah temubual, nombor 3 ialah penggunaan laman sesawang, dan yang keempat ialah kaedah rujukan, dan yang kelima ialah maklumat isu semasa daripada berita. Okey, sebelum kita pergi kepada kaedah kajian, kita perlu fahami dulu iaitu apa itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sedia ada atau diperoleh daripada mana-mana sumber yang digunakan semula untuk membuat kajian. Data sekunder adalah data tambahan daripada sumber bertulis. Sekunder bermaksud yang kedua, terbit atau terhasil daripada sesuatu yang asas atau utama menurut Kamus Dewan edisi keempat. Pengkaji dalam kajian ini menggunakan berbagai jenis rujukan seperti buku rujukan dan internet. Baiklah, kita mulakan dengan kaedah kajian iaitu kaedah soal selidik. Okey, dalam kajian ini, pengkaji telah menyediakan sebarang soal sidik yang mengandungi bahagian bagi sejumlah 103 orang daripada responden Universiti Malaysia Kelantan. Bahagian A adalah untuk mengumpul data demografi responden. Bahagian B adalah untuk menganalisis masalah isu-isu alam sekitar. Dan yang terakhir iaitu bahagian C adalah untuk mengenal pasti langkah mengatasi masalah isu-isu alam sekitar. Okey, kita bergerak kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah temubual. Okey, kaedah temubual mempunyai 2 peringkat iaitu secara formal dan tidak formal. Kaedah temubual boleh digunakan secara bersemuka ataupun tidak bersemuka. So maksudnya kalau tidak bersemuka iaitu menggunakan komputer dan internet. Okey, dalam kajian ini, seorang ahli kumpulan telah menemubual seorang informan bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan masalah isu-isu alam sekitar dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Tujuan utama temubual ini adalah untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya masalah alam sekitar dalam kalangan pelajar dan mengenal pasti langkah-langkah menangani masalah isu-isu alam sekitar. Okey, dalam pembentangan kumpulan 4, kami juga menggunakan penggunaan laman sesawang sebagai kaedah kajian kami. Okey, dalam ni, pengkaji mencari maklumat yang berkaitan dengan alam sekitar dan isu-isu alam sekitar melalui laman web yang berkaitan isu alam sekitar yang dapat memberikan info dan maklumat yang tepat tentang alam sekitar. Antara laman web yang digunakan dalam kajian ini ialah Wikipedia dan Berita Hari Ini. Rujukan daripada internet ini sedikit sebanyak membantu pengkaji untuk memperoleh maklumat yang lebih meluas mengenai skop kajian. Hal ini, maklumat yang diperolehi daripada internet adalah tanpa had dan terlalu banyak. Semua maklumat yang diperoleh melalui internet akan dikumpulkan dan digunakan dalam kerja khusus ini.
Okey, untuk kaedah kajian yang seterusnya kami menggunakan kaedah rujukan. Kaedah rujukan digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan maklumat untuk kajian ini. Antara contoh rujukan yang digunakan dalam kajian ini ialah wacana isu-isu kontemporari falsafah dan peradaban daripada Dr. Nawi bin Ismail. Buku rujukan yang telah pengkaji gunakan adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan unsur-unsur falsafah. Okey, kaedah kajian yang terakhir iaitu maklumat isu semasa daripada berita. Maklumat daripada berita dapat membantu pengkaji mengetahui tentang isu-isu yang terkini tentang alam sekitar. Sebagai contoh, pengkaji dapat mengetahui isu semasa seperti banjir, kebakaran, pencemaran udara dan sebagainya hanya melalui daripada berita. Terdapat banyak berita yang benar dipaparkan untuk menyebarkan maklumat terkini dan boleh dipercayai. Saluran ini mendatangkan banyak kelebihan kepada pengkaji dalam mengumpulkan data tentang hasil kajian kerja khusus yang dibuat. Seterusnya adalah data kajian dan perbincangan masalah. Bahagian ini menerangkan tentang keputusan analisis data berdasarkan tindak balas responden terhadap soal studi yang telah dijalankan untuk mengenal pasti masalah alam sekitar dan mengenal pasti cara-cara penyelesaian untuk mengatasi isu-isu alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Demokrasi responden. Kami telah menjalankan soal sidik untuk mendapatkan tindak balas orang ramai dengan mengemukakan soalan-soalan berkaitan objektif kajian. Hasilnya, kami mendapatkan data-data berkaitan demokrasi responden berdasarkan jantina, bangsa dan umur. Yang pertama ialah demokrasi responden mengikut jantina. Berikutlah data-data yang kami dapat dan tukar kepada bentuk catapai. Berdasarkan catapai berikut, jantina lelaki seramai 37 orang responden bersamaan 35.9%, manakala jantina perempuan seramai 66 orang responden bersamaan 64.1%. Berdasarkan data tersebut, jantina perempuan lebih ramai daripada jantina lelaki. Ini kerana pelajar UMK wanita lebih ramai berbanding lelaki. Seterusnya adalah demografi responden berdasarkan bangsa. Berdasarkan carta ini, kami mendapati bahawa responden bangsa Melayu adalah lebih ramai berbanding dengan responden bangsa Cina, India dan bangsa lain. Responden bangsa Melayu adalah seramai 95.1%, bangsa Cina 1%, bangsa India dan bangsa lain adalah 1.9%. Seterusnya, demografi responden berdasarkan umur. Berikutlah data-data yang kami dapat dan kami tukar ke dalam bentuk catapai. Yang pertama, umur 18 hingga 21 tahun seramai 99 orang responden bersamaan 96.1%, manakala umur 22 hingga 25 tahun seramai 4 orang bersamaan 3.9%. Seterusnya, umur 26 ke atas tiada responden. Ini kerana responden yang menjawab soalan ini kebanyakannya daripada golongan remaja. Selain itu, kami juga melakukan soal studi untuk mengkaji masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia. Berdasarkan graf ini, kami mendapati bahawa jumlah responden yang sangat setuju dengan masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku disebabkan oleh pembuangan toksik dan nuklear adalah sama banyak dengan jumlah responden yang sangat setuju terhadap masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku disebabkan oleh sikap manusia yang suka membuang sampah di longkang, iaitu sebanyak 70.9%. Berbanding dengan jumlah responden yang sangat setuju pada masalah aktiviti pembalakan haram, iaitu sebanyak 58.3%. Selain itu, terdapat sebanyak 25.2% responden yang setuju pada masalah pembuangan toksik dan nuklear, dan 35.9% responden yang setuju pada masalah aktiviti pembalakan haram,
dan 27.2% responden yang setuju pada masalah sikap manusia yang suka membuang sampah di longkang. Bilangan responden yang tidak pasti dengan masalah pembuangan susu toksik dan nuklear adalah sebanyak 1.9%, dan responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap masalah ini adalah sebanyak 1%. Seterusnya, bilangan responden yang tidak pasti terhadap masalah aktiviti pembalakan haram adalah sebanyak 1%, dan 1.9% adalah bilangan responden yang tidak setuju, dan 2.9% adalah bilangan responden yang sangat tidak setuju terhadap masalah ini. Tiada responden yang sangat tidak setuju dan tidak pasti terhadap masalah sikap manusia yang suka membuang sampah, tetapi terdapat 1% responden yang tidak setuju terhadap masalah ini. Objektif kedua, mengenal pasti penyelesaian untuk mengatasi isu-isu alam sekitar di Malaysia. Berdasarkan soal sidik yang diperoleh, data telah dianalisis dan ditukar ke dalam graf bar seperti berikut. Pernyataan pertama, memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Berdasarkan data kajian, seramai 71 orang responden bersamaan 68.9% menyatakan sangat setuju, manakala 29 orang responden bersamaan 28.2% menyatakan setuju bagi pernyataan ini. Selain itu, 2 orang responden bersamaan 1.9% menyatakan tidak pasti, dan tiada responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, 1 orang responden mengatakan sangat tidak setuju bersamaan 1% dengan pernyataan ini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa antara cara mengatasi isu-isu alam sekitar di Malaysia ialah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Ini kerana masyarakat akan lebih terdedah tentang kepentingan menjaga alam sekitar dengan baik dan dapat mengetahui cara atau langkah yang patut diambil untuk menjaga alam sekitar. Pernyataan kedua, media massa memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat tentang kepentingan alam sekitar di media sosial. Berdasarkan data kajian, seramai 80 orang bersamaan 77.7% menyatakan sangat setuju, manakala 22 orang bersamaan 21.4% menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Selain itu, tiada responden yang mengatakan tidak pasti dan tidak setuju. Seterusnya, hanya 1 orang responden sahaja yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Ini kerana masyarakat kini banyak menggunakan telefon pintar untuk mencari maklumat dan melakukan aktiviti harian. Oleh itu, media massa hendaklah menyebarkan maklumat di media sosial secara meluas agar masyarakat mendapat maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Pernyataan ketiga, penguatkuasaan undang-undang alam sekitar. Berdasarkan data kajian, 78 orang responden bersamaan 78% menyatakan sangat setuju, manakala 19 orang responden bersamaan 19% menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Selain itu, terdapat 3 orang responden bersamaan 13% menyatakan tidak pasti, manakala tiada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dapat mengatasi masalah isu-isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Ini kerana penguasaan undang-undang alam sekitar dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat, contohnya mengenakan undang-undang atau kompang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab merosakkan alam sekitar. Kesimpulannya, alam sekitar adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masa kini. Jika setiap rakyat Malaysia menitikberatkan penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian, maka flora dan fauna akan dapat dikekalkan dan dipelihara dengan baik. Hal ini juga dapat menghindarkan dari berlakunya pencemaran alam yang boleh memberi kesan yang buruk kepada negara. Oleh itu, pelbagai pihak perlulah berganding bahu dalam memelihara dan memelihara alam sekitar agar kelestarian alam sekitar kekal terjaga dan dapat meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa.